Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi 'ibadika as-salihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada rukun puasa. Ya, yang berkaitan dengan rukun puasa. Antaranya rukun puasa pertama berniat pada malamnya. Ini setiap malam selama bulan Ramadan. Kalau puasa tu puasa wajib, rukun ni mesti ada tuan-tuan. Rukun ni mesti ada. Kalau tak ada rukun, salah satu rukun tak ada, tak sah ibadat. Antaranya niat pada malam hari. Kalau puasa tu puasa wajib, mesti niat pada malam hari. Kalau puasa tu puasa sunat, tak apa, esok pagi tu pun boleh niat, asalkan jangan buat benda yang membatalkan puasa. Jadi malam tu mesti niat. Maknanya dah masuk waktu maghrib, sebelum daripada subuh, waktu tu niatlah. Okay. Yang kedua, menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar masuk waktu subuh hinggalah tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Itu je lah dua rukun. Pertama niat, yang kedua jaga diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Tak ada benda kena buat pun. Yang ada apa? Jaga, jangan buat. Jangan buat. Yang ada jangan buat. Jangan buat benda yang membatalkan puasa. Ibadat lain tak ada. Ibadat lain kena buat ni, kena buat tu, kena buat ni. Puasa niat, lepas tu jangan buat benda yang membatalkan puasa. Itu ya. Baik, apa dia perkara yang membatalkan puasa? Perkara yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja. Kalau makan minum dengan sengaja, batal puasa. Tetapi sekiranya terlupa, maka tidak batal puasa. Habis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Sabda Nabi SAW artinya, barang siapa yang terlupa sedangkan dia sedang berpuasa, lalu dia makan atau minum, terlupa makan minum ketika puasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi makan dan minum kepadanya. Jangan kita ketika puasa Ramadan ni kita terminum, termakan. Lepas tu Allah dah terminum lah, termakan lah, tak payah puasa lah. Jangan. Dosa macam tu. Puasa kena teruskan. Tak ada Allah, tersilap lah, dah minum lah, dah makan lah, lepas tu dia buka puasanya. Itu tak dibenarkan. Kalau puasa Ramadan ni, lepas tu puasa Ramadan, puasa wajib tak boleh. Purposely batalkan. Purposely apa Melayu cakap? Dengan sengaja. Purposely dengan sengaja nak batalkan, tak boleh. Yang kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Tetapi sekiranya termuntah
tanpa sengaja tidak batal puasa. Tak sengaja tu semua tak batal puasa lah. Macam mana muntah dengan sengaja, dia sendiri jolok mulut dia, jolok, itu lepas tu muntah, itu dengan sengaja tu. Tapi kalau dia masa sahur tadi kan, dia makan makanan, lepas tu sakit perut, lepas tu tiba-tiba muntah kan, itu tak apa, bukan dia yang buat. Itu muntah tak sengaja. Yang ketiga, bersetubuh, batal puasa. Keluar darah haid nifas, batal puasa. Gila, walaupun sekejap pada siang hari lah, malam hari tak apa, waktu dia puasa tu gila, batal puasa. Kelima, keluar mani. Keluar mani disebabkan bersetubuh ataupun disebabkan bersetubuh ni batal lah puasa tak? Bersetubuh batal puasa. Sama ada keluar mani tak keluar mani, batal puasa. Kemudian kalau mani ni keluar bukan kerana bersetubuh, mani keluar kerana mimpi, maka tidak membatalkan puasa. Ini ingat tuan-tuan, saya ingat ada kawan saya tu selalu pandai dah dia. Lepas tu satu hari tu, dia kata dah batal lah puasa. Dia kata, saya pun heran, apa hal dia ni, tiba-tiba dia kata batal puasa. Nak dekat asar pula tu, dia kata batal puasa. Kata kenapa batal puasa? Dia pandai ni. Dia kata tadi mimpi lah, dia kata mimpi keluar mani. Lepas tu batal lah puasa. Dia kata tak. Dia kata kan keluar mani kan batal puasa. Dia kata memang betul lah, tapi kalau mimpi itu tak batal puasa. Disebabkan mimpi keluar mani, itu tidak batal puasa. Pasal tu tak sengaja, kita tak boleh nak kontrol. Baik, ingat ni tuan-tuan. Macam tu juga ada seorang kawan tu selalu duduk kat masjid, tapi bila pengajian malas nak dengar. Itu pun satu pesen manusia lah. Rajin datang semayang, tapi pengajian dia tak nak dengar. Tak tahu entah apa benda, penyakit tak tahu. Macam dia kalau dengar pengajian tu mungkin naik kudis ke badan dia ke apa, tak tahulah. Kan ada jenis macam tu, dia tak boleh. Kalau ada pengajian dia mesti nak keluar. Dia tak boleh duduk dalam. Itu penyakit sebenarnya, kena cek penyakit. Jadi dia duduk kat masjid Zuhur ni, sembahyang Zuhur. Lepas tu dia main-main lah kat masjid tu, main. Masuk waktu asar, buat kerja. Bulan puasa pula tu masa tu, kan nanti orang nak buka puasa. Bila nak masuk asar, dah azan, tiba-tiba dia tak semayang. Saya pun tanya dia, kenapa tak semayang? Ni selalu semayang ni, kenapa tak semayang? Dia kata hadas besar. Hadas besar? Tadi Zuhur dia semayang tadi kan, lepas tu dia buat kerja kat masjid, masuk waktu asar tak semayang. Habis semayang saya tanya, kenapa tak semayang? Dia kata hadas besar. Saya kata biar betul dia ni, dalam masjid boleh hadas besar. Dia kata kena mandi. Dia kata kena mandi. Saya kata apa benda yang kamu buat sampai nak kena mandi? Dia kata hadas besar. Pasal apa? Tadi saya pergi buang air besar. Oh cantik. Saya kata buang air besar tu cerita lain, hadas besar ni benda lain. Nama je pergi buang air besar, tapi dari segi hadas kecil. Dia kata betul ke Mat? Betul lah. Tu bala tu. Dia ingat buang air besar tu kena mandi. Dia kata hadas besar. Kesian dia. Jadi benda-benda ni kena jagalah, nama-nama ni. Habis perkara-perkara yang disunatkan bagi orang yang berpuasa. Kadang nama-nama tu kita silap pasal tak nak belajar. Kita duk faham ikut sendiri, baca buku. Perkara-perkara sunat yang sunat dilakukan bagi orang yang berpuasa, antaranya menyegerakan berbuka apabila sudah yakin masuk waktunya. Mesti yakin, bukan menyegerakan buka pukul 5 dah buka. Apa hal ni awak pukul 5 dah buka ni, orang semua pukul 7 baru buka puasa? Takkan sunat menyegerakan? Tak, itu bukan sunat menyegerakan.
Itu batal puasa. Sunat menyegerakan bila yakin dah masuk waktu. Mesti yakin dah masuk waktu maghrib. Sunat pula berbuka puasa sebelum daripada menunaikan sembahyang maghrib. Memanglah buka puasa dulu baru sembahyang. Kalau kita waktu buka dah masuk kita sembahyang, lepas tu buka lambat, itu makruh itu, kan? Yang kedua, disunatkan berdoa selepas daripada berbuka. Ada yang berdoa selepas daripada berbuka, ada yang doa sebelum berbuka, kan? Doa tu lah, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Macam-macam lah. Yang ketiga, disunatkan bersahur walaupun sedikit makanan ataupun minuman. Niatlah sahur. Tak kira lah sahur tu pukul berapa, tapi sebaik-baiknya sebelum daripada masuk waktu subuh, kan? Sebaik-baiknya sahur itu dilewatkan. Tapi kalau kita dah tahu dah kita ni tidur pukul 2, kan, payah ni nak bangun pukul 4 ke apa, kan? Kita sahur je lah waktu tu, makan dah, niat ini sahur, habis dapat pahala. Tak? Yang keempat, menjauhkan diri daripada percakapan yang sia-sia dan percakapan yang buruk. Ni kena jaga. Dia tidak membatalkan puasa, tapi dia membatalkan pahala puasa, seperti mengumpat, mencela dan sebagainya. Yang kelima, memperbanyakkan kebajikan seperti bersedekah kepada fakir miskin, kaum kerabat dan sebagainya. Banyaklah buat benda-benda kebajikan, antaranya sedekah, bantu orang dengan tenaga, kan? Kemudian memberi orang makan buka puasa. Kemudian sunat memperbanyakkan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan sebagainya. Kerana apa? Dia perbanyakkan benda-benda sunat ketika berpuasa bulan Ramadan, pasal setiap benda sunat itu dilipat gandakan ganjaran pahalanya. Benda-benda sunat ketika bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, seperti kita buat benda fardu di bulan-bulan yang bukan Ramadan. Maka rugilah kalau orang ni tidak memperbanyakkan amalan-amalan sunat ketika bulan Ramadan. Habis, tuan-tuan. Kita nak masuk perkara yang berkaitan dengan haji. Pengertian haji. Apa makna haji? Haji artinya mengqasadkan Baitullahil Haram di Mekah. Makna kita niatlah nak pergi ke Baitullahil Haram untuk mengerjakan ibadat dengan syarat-syarat tertentu. Haji itulah, haji itu makna kita qasad, kita ingin pergi ke Baitullahil Haram nak buat ibadat. Ibadat haji adalah satu daripada rukun Islam yang 5 yang mempunyai nilai-nilai yang mulia secara tersendiri. Ibadat haji ini berbeza dengan ibadat yang lain. Ibadat sembahyang, dia ada perbuatan, dia ada bacaan yang wajib kita buat, kan? Dia ada perbuatan yang wajib kita buat, dia ada bacaan yang wajib kita buat. Ibadat puasa pula lain. Dia tak ada ibadat yang mesti buat, tak ada. Yang dia ada apa? Jangan buat. Macam tadi lah, jangan makan, jangan minum, jangan bertubuh, jangan ni, jangan. Benda yang wajib buat tak ada. Okey. Ibadat zakat pula, ibadat yang tak ada perbuatan. Ibadat mengeluarkan wang ringgit, betul? Tak ada perbuatan, cuma keluarkan duit. Ibadat haji pula lain. Dia tak ada bacaan, dia ada perbuatan saja. Bacaan wajib ada tak? Tak ada. Haji ni dia tak ada bacaan wajib, ini kena baca, wajib kena baca, tak ada. Dia ada perbuatan saja. Ada ke tuan-tuan pergi umrah ke pergi haji, orang aja, yang ni wajib baca, yang ni wajib baca? Ada? Tak ada. Orang takut-takutkan je, padahal ibadat tu senang. Tak ada benda pun yang wajib baca. Umrah ke haji ke sama je. Yang adanya perbuatan. Yang ni mesti buat, perbuatan ni mesti buat, perbuatan tu mesti buat. Lepas tu senang ibadat ni. Baik. Dan ibadat haji ini pula
diwajibkan, dikata ibadat ini, ibadat haji telah dilakukan oleh orang Arab pada zaman jahiliah dahulu. Yang mengerjakan haji menurut cara mereka sendiri, berdasarkan tradisi mereka yang sesat. Sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, ibadat haji memang dilakukan turun-temurun oleh orang-orang Arab. Tapi caranya cara yang telah menyeleweng daripada apa yang diajar oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Mereka bertawaf dalam keadaan telanjang, mereka bertawaf dalam keadaan berbogel, ada yang bertepuk-tepuk tangan, ada yang ketika tawaf membesarkan berhala, bukan membesar dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia buat benda-benda yang rekaan ikut sendiri. Kalau tawaf tak ada apa-apa berhala, projek berhala tergendala lah. Sebab yang buat berhala ni semua Tan Sri, Datuk Seri, bisnes. Kan kadang-kadang ada orang dia marah kita cakap pasal berhala, pasal rupanya dia ni bisnes berhala. Kalau cakap jangan sembah berhala, habislah dia kata. Jadi dia buat ibadat ikut kesesatan dia, sehingga diterangkan, Al-Quran menerangkan cara kesesatan mereka di Kaabah. Apa Al-Quran memberitahu, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya, dan tiadalah sembahyang mereka di sisi Baitullah itu melainkan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Ya, ini tawaf dia tu. Tawaf dia tu melainkan bersiul-siul, bertepuk tangan. Macam itulah. Dalam keadaan yang sesat. Cerita pembinaan Kaabah. Kaabah adalah pusat yang terpenting untuk menunaikan fardu haji. Jadi Kaabah tempat tujuan orang untuk melakukan haji dan juga umrah. Tempat tumpuan mana dia? Kaabah itu. Maka kita nak ceritalah sedikit tentang peristiwa mendirikan Kaabah. Dia nak ceritalah peristiwa tentang Kaabah ini. Pembinaan Kaabah dilakukan pada zaman Nabi Ibrahim AS. Pada waktu itu ramai orang yang menyembah berhala. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS menaikkan bangunan ini. Maka Nabi Ibrahim AS, isterinya dan puteranya Ismail meninggalkan negeri Syam, iaitu tanah air datuk nenek mereka, menuju ke arah selatan negeri Hijaz yang tandus serta terpencil daripada orang ramai. Tak ada orang. Nabi Ibrahim, Sarah, Siti Hajar dengan juga Nabi Ismail dibawa ke tanah yang gersang itu di Mekah. Apabila Nabi Ismail AS telah besar, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim AS supaya membina tempat sembahyang yang membolehkan orang berhimpun di situ untuk menyembah Allah yang Maha Esa serta bersyukur di atas nikmat yang Allah beri, nikmat yang tidak terhingga. Jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim naikkan bangunan menjadi tempat tumpuan manusia ketika nak beribadat, di dalam mengesa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dirikan Kaabah itu untuk menyembah Kaabah, bukan. Ada orang ni yang bukan Islam, dia kata apa beza dia? Islam pun sembah juga batu, kita pun sembah batu. Ada agama cakap mana ada sama? Tak sama. Kamu memang menyembah berhala, kita tak sembah berhala, kita tak sembah Kaabah itu. Habis dia kata, habis kenapa bila nak semayang tu kena menghadap Kaabah itu? Pasal itu tempat kita nak tumpu, tempat nak tuju je, tapi bukan kita sembah. Berbeza dengan orang yang menyembah patung berhala. Kalau orang yang menyembah patung berhala tu ada sini, maka dia mesti sembah kat sini. Kalau patung berhala tu kita letak kat sini, dia nak sembah kat sini lagi ke atau dia nak sembah ke sana? Dia mesti sembah ke sana, betul? Itu makna kamu menyembah berhala. Tapi Kaabah itu
Sini ada Kaabah sini. Sini tempat Kaabah. Kita sembah, kita beribadat tumpu ke sini, arah aja. Tapi katalah Kaabah itu kan, tiba-tiba orang ambil, Soviet Union ke ambil, ke Israel lah kata ambil Kaabah tu kan, pergi letak kat negara Israel ni. Sekarang ni orang Islam kalau nak beribadat, tuju ke mana? Tuju kat sini ke? Kaabah yang ada kat Israel? Tak ada, tetap dekat sini juga. Pasal kita bukan sembah Kaabah itu. Kita beribadat tujukan diri di arah Kaabah. Gitu. Mana ada sama dengan agama lain yang sembah berhala. Ada. Habis. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama-sama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam meninggikan binaan asas-asas Baitullah. Bukan masa tu baru asas tu ada. Sebelum tu dah ada asas, meninggikan asas tapak Baitullah, iaitu Kaabah. Sambil keduanya berdoa dan berkata, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah daripada kami amal kami ini, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkaulah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Dia buat kerja yang hebat, tapi dalam masa buat kerja tersebut, yang kita kena fikir apa, yang benda yang kita kena beri perhatian, semoga amalan kita diterima. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, engkau terimalah ibadat kami. Jangan kita semayang asalkan maghrib 3 rakaat selesai, sudahlah. Jangan. Kita mesti semayang dalam keadaan supaya Allah terima ibadat kita. Bukan kita semayang asalkan 3 rakaat sudahlah, terima tak terima itu belakang kira lah. Bukan. Mesti kita ibadat dalam keadaan macam tu, dalam keadaan Allah terima ibadat kita. Setelah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS selesai membina Kaabah, menaikkan asas Kaabah tadi, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mereka mengawalnya supaya dijauhkan daripada kekotoran lahiriah seperti najis dan kotoran maknawiyah seperti syirik kepada Allah dan sebagainya. Kotoran lahiriah ni kotoran yang nampak lah, yang nampak, yang zahir. Ada lagi satu najis, najis yang kekotoran maknawiyah tak nampak, tapi dari segi makna dia ni najis. Hadas kecil tu tuan-tuan nampak tak? Hadas kecil, dia ada air wuduk, tiba-tiba dia kentut, kan? Kentut. Bila dia kentut, batal lah wuduk, betul? Tapi nampak tak? Orang kata dia ni berhadas kecil, berhadas. Hadas tu nampak tak? Dia punya kekotoran dia, nampak? Tak nampak. Itu dipanggil maknawiyah. Tak nampak. Tapi kalau ada tai cicak, tai anjing, tai kucing, itu lahir, nampak, zahir. Gitu. Habis. وَأَعْهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan kami Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Apa Allah perintahkan? Bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah dan Masjidil Haram, daripada segala perkara yang dilarang. Bersihkan daripada perkara yang dilarang. Untuk apa bersihkan? Untuk orang bertawaf, dan untuk orang beriktikaf, dan untuk orang rukuk sujud. Maka Kaabah, Masjidil Haram tu tujuannya untuk itulah, supaya orang boleh bertawaf, orang boleh sembahyang, orang boleh iktikaf dan sebagainya. Maka bersihkan. Apa tu tuan-tuan tengok kerajaan Saudi tu dia ambil berat, membersihkan Kaabah, kawasan Kaabah dan juga Masjidil Haram. Bersih. Setelah Nabi Ibrahim AS dan puteranya Nabi Ismail wafat, berlalulah zaman berzaman. Maka orang yang terkemudian telah memasukkan ke dalam ibadat haji pelbagai perkara yang mungkar seperti syirik dan menyembah berhala. Asalnya tak ada menyembah berhala,
elok je ikut agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Akhirnya bila dah berzaman sampai orang pun dah tak tahu dah agama yang benar yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail, dah tak tahu dah. Kerana apa? Tak tahu kerana setiap zaman, setiap generasi itu dia tambah ibadat ikut kepala dia sendiri. Akhirnya agama yang betul, ibadat yang betul tak diketahui, sehinggalah datang perkara syirik dan menyembah berhala. Untuk membasmi perkara tersebut, syirik dan menyembah berhala, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyeru manusia kembali kepada agama tauhid yang sebenar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ajak kepada ikutlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama ada kamu Yahudi ke, kamu Kristian ke, kamu menyembah berhala, balik semula ke agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua bangga, semua kata dia ikut Nabi Ibrahim, dia ikut Nabi Ibrahim, dia ni pun ikut Nabi Ibrahim, dia kata. Kristian pun cakap dia ikut Nabi Ibrahim, Yahudi pun cakap dia ikut Nabi Ibrahim, yang menyembah berhala pun cakap Nabi Ibrahim, ikut Nabi Ibrahim. Maka Allah perintahkan, huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah lah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agama, dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama bapa kamu Ibrahim. Dia menamakan kamu orang Islam semenjak dahulu dari ini. Maknanya Nabi Ibrahim ni mengajak manusia menjadi seorang Muslim, menjadi seorang Muslim apa? Yang mengesakan Allah, yang mengesakan Allah. Nabi Ibrahim tak ajar Tuhan ni ada 2, 3. Tak ada. Nabi Ibrahim ajar Tuhan ni ada lelaki, ada perempuan. Tak ada. Nabi Ibrahim pun tak ajar Tuhan ni ialah dengan kita menyembah berhala-berhala. Tak ada. Tapi Nabi Ibrahim dia membawa agama Islam. Islam. Baik, syarat-syarat wajib haji. Ingat dah habis dah. Banyaklah dia. Syarat-syarat wajib haji. Kalau ada syarat ni, wajib haji. Wajib haji. Pertama Islam, yang kedua berakal, ketiga baligh, keempat merdeka. Semua tu ada. Yang kelima berkuasa. Berkuasa apa? Iaitu kalau tak berkuasa tak wajib. Iaitu ada kemampuan. Kemampuan dari segi tubuh badan dan keuangan untuk mengerjakan ibadat haji. Maka wajiblah. Wajib haji. Wajib buat haji. Lepas tu kita kalau dah ada cukup syarat-syarat ni, kita usahalah supaya kita boleh melaksanakan ibadat haji. Lepas tu orang yang ketika hidup dia wajib buat haji, tapi dia tunda, dia buat tak tahu, dia khawatiri mati dalam keadaan ikutlah dalam agama mana yang dia nak tu. Lepas tu orang yang ketika hidup ini dia wajib haji, tapi dia tunda, tapi dia yakinlah tak apalah tahun depan, tak sakit. Dalam mazhab Syafi'i boleh, kan? Tapi tiba-tiba meninggal. Maka bila dah meninggal, harta yang dia tinggalkan itu mesti dikeluarkan untuk buatkan haji pada dia si mati ni. Pasal dia menanggung hutang. Sebab waktu hidup tu dia wajib haji, tapi dia tak laksanakan haji, maka diambil daripada harta tu, diupah orang untuk mengerjakan haji. Wajib, sebab dia jadi hutang. Itu orang yang dah ada kemampuan ini, usahalah supaya boleh melaksanakan haji. Dan kita ni jarang waktu muda-muda nak pergi haji. Pasal waktu muda-muda kita pun tak fikir pasal haji. Itu masalah kita tak. Dah tua ni baru nak fikir haji. Saya
Saya waktu belajar, waktu mula-mula kerja, sama ada nak kahwin ke nak ini ke, saya fikir saya nak pergi haji dulu. Saya pergi haji tu umur saya 22 saya dah pergi. Saya dah pergi haji, dah pergi apa semua, dah selesai. Lepas tu baru saya nak fikir benda lain, nak cari rumah, nak cari ini, nak cari apa, itu kemudian cerita. Sebab kita ada kemampuan. Buat haji waktu muda ini berbeza dengan buat haji waktu dah berumur ni. Lepas tu kita kena didik supaya orang muda ni yang ada kemampuan, kalau boleh buat haji, elok buat haji, kan? Kos haji makin lama makin naik ke makin lama makin rendah? Makin lama makin naik, tak ada yang rendahnya. Ada. Tapi kalau orang Indonesia, saya tengok ramai yang muda-muda orang Indonesia. Padahal dia susah tu, tapi dia ramai orang muda. Baik. Rukun-rukun haji, kita baca ni sambil sepintas selalu je. Tuan-tuan nak tahu detail, kita baca kitab fiqh. Ada fiqh. Rukun haji mesti buat. Dalam ibadat haji ada perbezaan dengan ibadat lain. Dalam ibadat lain, kita tak payah baca lah, rukun saya baca cerita ni lah. Dalam ibadat semayang contohlah, bila kita kata rukun semayang dan bila kata ini wajib, benda ni wajib buat, dia maknanya sama. Rukun semayang, wajib buat benda ni. Ketika semayang wajib buat, wajib rukun, sama makna, mesti buat. Berbeza dengan ibadat haji. Ibadat haji, rukun ada makna lain, wajib ada makna lain. Dalam ibadat haji, bila cakap rukun, ini rukun, mesti buat. Kalau tak buat, tak sah ibadat haji. Tapi kalau cakap ini wajib, benda ni wajib, yang ini makna lain. Wajib ni makna perlu buat. Kalau tak buat, ibadat tetap sah, tapi kena bayar denda. Tak? Betul? Okey, kalau tuan-tuan dah faham, maka kita berhentilah di sini. InsyaAllah kita sambung esok. Esok pun insyaAllah saya datang. Dan tuan-tuan datanglah. Saya datang, tuan-tuan tak datang, jam kita. Tak? Dan mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan, dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.